أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله حبيب المصطفى وعلى آله وصحبه ومن تبع هدى أما بعد. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah kurnia dan inayahnya kita dapat bertemu dalam video kali ini bagi menyambung kembali perbincangan kita dalam surah Al-Ikhlas, menerusi tulisan Syekh Jalaluddin As-Suyuti dan Syekh Jalaluddin Al-Mahalli dalam kitabnya tafsir Jalalain, dan disyarahkan lagi oleh Syekh Sawi dalam kitabnya Khasyah As-Sawi. Baik, jadi kita sebelum kita masuk ke pembahasan tafsir, kita lihat dulu terjemahan daripada surah Al-Ikhlas yang telah diterjemahkan oleh Syekh Muhammad Basmi dalam tafsir pimpinan Ar-Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah wahai Muhammad, Tuhanku ialah Allah yang Maha Esa. Allah yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat. Ia tiada beranak dan ia pula tidak diperanakkan. Dan tidak ada sesiapa pun yang serupa dengannya. Baik, jadi 4 ayat dalam surah Al-Ikhlas insya-Allah kita akan bincangkan pada hari ini. Jadi jika kita lihat dalam surah, dalam tafsir Jalalain disebut surah Al-Ikhlas Makkiyah wa ayyatuha arba'. Surah Al-Ikhlas dan ayatnya ada 4. Jadi kita lihat kepada syarah kepada muqaddimah kepada surah Al-Ikhlas. Suratul Ikhlasi Makkiyatun aw Madaniyah. Surah Ikhlas itu, Al-Ikhlas itu sama ada dia itu ada pendapat yang mengatakan surah ini adalah surah Makkiyah dan ada juga pendapat mengatakan surah Madaniyah. Munasibatuha lamma qablaha. Kaitan surah Al-Ikhlas dengan surah sebelumnya, iaitu surah Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun hingga akhir surah. Annahu lamma taqaddam fil lati qablaha zakara adawatun musyrikina lahu sallallahu alaihi wasallam. Iaitu apabila terdahulu daripada surah sebelumnya disebut permusuhan orang musyrikin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala siyama aqrabun nasu ilaihi wa huwa ammuhu Abu Lahab. Lebih-lebih lagi orang yang paling rapat dengannya iaitu pakciknya Abu Lahab. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhadapan dengan kaum kafir Quraisy, orang kafir Quraisy, dan di kalangan kafir Quraisy itu ada bapa saudaranya iaitu Abu Lahab. Ja'at hazihi suratu masrahatan bitauhid. Maka datanglah surah ini yang menegaskan dengan tauhid, dengan perkara-perkara tauhid mengisahkan Allah Subhanahu wa taala. Radat ala abdatil awsan, untuk menjawab ataupun membalas kepada hamba-hamba berhala, pengikut-pengikut berhala. Tasliyatan lahu sallallahu alaihi wasallam, dan sebagai memotivasikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa isy'aran bi anna man ta'allaqa billah, dan menunjukkan barang siapa yang bergantung kepada Allah, la yakilluhu ila ghairihi wa la ya'tarihu huznun, dan tidak mewakilinya selain daripada Allah Taala, wa la ya'tarihu huznun, maka dia tidak akan bersedih. Walihazhi surati asma'un kasirah, dan bagi surah ini iaitu surah Al-Ikhlas asma'un kasirah, banyak nama-nama dia. Wa ziyadatul asma'i tadullu ala syarfil musamma,
dan bertambahnya nama-nama dan banyaknya nama-nama menunjukkan kepada mulianya orang yang penama tersebut. Annaha ba'duhum ila 20 isman. Sesungguhnya innaha ba'duhum ila 20 isman. Di sini disebutkan sebahagian padanya sehingga 20 nama selain daripada surah nama di surah Al-Ikhlas ada lagi nama lain. Awwaluha Al-Ikhlas. Yang pertama adalah Al-Ikhlas yang nama selalu kita panggil. Jadi itulah yang ikhlas. Jadi kalau ikhlas tu orang kata apa itu ikhlas? Seperti surah Al-Ikhlas. Tak ada pun perkataan ikhlas dalam dia. Jadi kalau ada orang cakap kita dia buat perkara tu dia ikhlas, dia tak ikhlas. Ikhlas tu hanya dia dengan Allah Ta'ala saja yang tahu. Saniyuha At-Tanzil. Yang kedua At-Tanzil iaitu surah yang diturunkan. Salisuha At-Tajrid. Lianna man ta'allaqa biha tajurrudu anil aghyar. Yang ketiga At-Tajrid iaitu pengosongan. Pengosongan kerana barang siapa yang bergantung dengannya dengan surah ini menunjukkan apa? Dia menyucikan diri dia daripada selain daripada Allah Ta'ala. Anil aghyar perkara-perkara selain daripada Allah Ta'ala. Rabi'uha At-Tawahhudi. Rabi yang keempat At-Tawahhud. Li'annaha dalatun alaihi iaitu yang keempat menunjukkan keesaan. Kerana surah ini menunjukkan kepada keesaan Allah Ta'ala. Khamisuha an-najatu. Lin-najati qari'uha minan nar. Yang kelima keselamatan. Kerana selamatnya pembacanya daripada neraka. Sadisuha al-wilayah. Nama yang keenam pula al-wilayah. Lianna man ta'allaqa biha atahu Allahul wilayah. Kerana barang siapa yang bergantung, yang suka membacanya itu, maka Allah Ta'ala akan memberikannya kekuasaan. Sabi'uha. Yang ketujuh. An-nisbah. Liqaulihi fi su'al ansib lana rabbuk. Yang ketujuh An-nisbah. Kerana ada persoalan kepada ansib lana rabbuk. Ini kita akan bincangkan pada asbabun nuzul dia nanti. Saminuha al-ma'rifah. Yang ke-8 al-ma'rifah, pengetahuan. Lianna man fahmuha arafallah ta'ala. Barang siapa yang memahaminya maka dia mengenal Allah Ta'ala. Tasi'uha al-jamal. Lidulalatuha ala jamalillah. Yang ke-9 al-jamal, iaitu keindahan. Kerana surah ini menunjukkan kepada keindahan Allah Ta'ala. Ai ittisafuhu bil kamalati wa tanzihihi anin naqais, iaitu Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan kesempurnaan dan sucinya Allah Taala itu daripada segala bentuk kekurangan. Ashiruha yang ke-10 al-mukshashah, iaitu penyucian. Al-mubri'atu minasyirki wa nifaq, iaitu sucinya daripada kesyirikan dan munafik. Wal hadi asyar, ke-11 al-mu'awwizah, pelindung. Ay muhsanah liqari'aha minal fitani dunya wal akhirah, iaitu melindung pembacanya daripada fitnah dunia dan akhirat. As-sani asyar, yang ke-12 as-samad, tempat bergantung. Li zikrihi fiha, kerana ada perkataan as-samad di dalam surah Al-Ikhlas. As-salisu asyar, ke-13 al-asas, asas, ataupun dasar-dasar. Li'annaha asluddin, kerana surah ini adalah asal kepada agama. Wali hadis ussisat samawatu sab'i wal arduna sab'i ala qul huwallahu ahad. Diasaskan 7 langit dan 7 bumi di atas qul huwallahu ahad. Ar-rabi asyar, yang ke-14 al-mani'ah. Al-mani'ah li'annaha tamna'u fitnatul qabri wa azabin nar. Penghalang, kerana surah ini menghalang daripada fitnah kubur dan azab neraka. Wal khamisu asyar, ke-15 suratul muhtadar. Surah muhtadar, surah yang dihadiri. Li'annal malaikah tuqdaru listima'iha iza qara'ta.
Kerana para malaikat hadir untuk mendengarnya tak kala mana kita membaca surah Al-Ikhlas ini. As-sadisu asyar, yang ke-16, al-manfarah, al-munfirah, yang buat orang lagi. Lianna syayatina tunfiru inda qiraatiha, kerana syaitan itu lari tak kala mana kita membacanya. Banyak fadilat daripada surah Al-Ikhlas ni. Jadi surahnya pendek tapi dia punya khasiat dia cukup banyak. As-sabi asyar, yang ke-17, suratul Bara'ah, li'annaha bara'atun minasyirki. Yang ke-17 dipanggil surah Bara'ah, surah kebebasan, pembebasan, kerana membebaskan daripada kesyirikan. As-saminu asyar, yang ke-18, al-muzakkirah, yang memperingat. Li'annaha tuzkirul abdul khalis at-tauhid, kerana mengingatkan seorang hamba itu tentang tauhid yang sebenar. At-tasi'u asyar, yang ke-19, an-nur, li'annaha tanurul qalbi, yang ke-19, cahaya, kerana surah Al-Ikhlas ini memberikan cahaya kepada hati. Al-Ishrin, suratul insan, li'annahu la ghina lahu anha, dinamakan surah manusia kerana manusia memerlukan kepada surah ini, untuk macam-macam lah ni. Nak minta perlindungan Allah Ta'ala bila kita baca, syaitan lagi, nak hati kita cerah, senang untuk faham ilmu-ilmu Allah Ta'ala, banyakkan kita baca surah Al-Ikhlas. Jadi lepas daripada ni disebut pula waqad warada fi fadliha hadisun kathirah, dan telah disebut di dalam kelebihannya banyak hadis. Banyak hadis tentang kelebihan surah Al-Ikhlas ini. Minha qauluhu sallallahu alaihi wasallam, antaranya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man arada an yanama ala firashi fanama ala yaminihi summa qara'a qul huwallahu ahad mi'ata marrah fa iza kana yaumul qiyamati yaqulu lahu rabbu azza wa jal ya abdi udkhul bi yaminikal jannah. Dia punya fadilat dia yang pertama, ada hadis yang menyebut barang siapa yang hendak tidur, dia nak baring ke atas katil dia, maka dia hendaklah tidur baring dekat atas lambung kanannya. Kemudian dia pun membaca qul huwallahu ahad, surah Al-Ikhlas 100 kali. 100 kali. Bukannya lama sangat pun kan. Kalau qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, kita letaklah 10 saat. 10 saat lah kalau kita baca paling cepat. Kalau 10 saat kita baca satu surah, kalau 100 kali baru 1000 saat. 1000 saat tu bahagikan berapa minit, bagi 60, baru berapa minit je. Boleh jadi kita tidur dulu. Daripada kita nak tidur, kita main handset kita, tengok media sosial, baik kita baca surah Al-Ikhlas. Lagi banyak fadilat dia. Fa iza kana yaumul qiyamah yaqulu rabbu azza wa jalla, maka pada hari kiamat nanti Allah Taala akan berkata, wahai hamba-Ku, masuklah syurga daripada kananmu. Wa minha qauluhu sallallahu alaihi wasallam, yang juga hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a qul huwallahu ahad 50 marrah ghafarat lahu dzunubu 50 sanah. Barang siapa yang membaca qul huwallahu ahad 50 kali, maka diampunkan dosa baginya 50 tahun. Jadi kita baca dengan penuh keikhlasan. Penuh tadabbur kepada ayat-ayat dalam surah Al-Ikhlas ini. Di sebalik surah Al-Ikhlas ini banyak fadilat dia. Wa minha qauluhu sallallahu alaihi wasallam, man qara'a qul huwallahu ahad 10 marrat bana lahu qasrun fil jannah.
Barang siapa yang membaca Qul huwallahu ahad 10 kali, maka Allah Ta'ala akan membinakan satu istana untuknya di dalam syurga. Jadi senangnya nak bina istana dalam syurga, baca 10 kali. Kalau kita nak beli rumah pun dekat dunia ni, macam-macam kita kena buat. Kena kumpul duit, kita kena tanda tangan agreement tu, tanda tangan agreement ni, kena buat urusan itu, kena buat urusan ini. Itu baru rumah. Kalau istana lagi banyak, berganda-ganda lagi kerja nak buat kalau kat dunia ni. Tetapi syurga di akhirat, Allah Subhanahu Wa Taala kata mahar dia kalau kita nak dapat istana di syurga, baca Qul huwallahu ahad 10 kali. Wa man qara'aha 20 marratan bunyalahu qasrani fil jannah. Barang siapa yang membacanya 20 kali, maka Allah Ta'ala akan membina untuknya 2 istana di syurga. Wa man qara'a salasina marrah bana lahu salasa qusur fil jannah. Dan barang siapa yang membacanya 30 kali, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan membina 3 istana di syurga. Qala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, izan tuksiru kusuruna. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pun berkata, wahai Rasulullah, jika begitu, jika kita banyak baca surah Al-Ikhlas, maka banyaklah istana kita. Maka disebut di situ, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awsa'u min zalika, bahkan lebih luas daripada itu. Maknanya syurga di akhirat lebih luas daripada syurga yang kita faham. Wa minha qauluhu sallallahu alaihi wasallam, man qara'a qul huwallahu ahad fi mardihi allazi yamutu fihi lam yuftinu fi qabrihi wa amina min daqtihi al-kubru. Barang siapa yang membaca Qul huwallahu ahad fi mardihi allazi yamutu fihi, dia baca dalam sakit yang membawa kepada kematian, maka lam yuftinu fi qabrihi, maka dia tidak disiksa, tidak diuji di dalam kubur. Wa amina min daqtatil qabri, dan dia aman daripada himpitan kubur. Wa hamalahu malaikatu yaumal qiyamati bi akfiha, maka akan dibawa oleh para malaikat pada hari kiamat. Hatta tujizuhu minas sirati ilal jannah, sehinggalah dia lepas daripada sirat itu kepada syurga. Wa minha qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan juga ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a qul huwallahu ahad hina yadkhulu manzilihi, barang siapa yang membaca qul huwallahu ahad tak kala masuk ke rumahnya, nafat al-faqru an ahli zalikal manzil wa anil jiran. Baca surah Al-Ikhlas bila nak masuk rumah, maka ternafilah kefakiran daripada ahli keluarga rumah itu dan termasuk sekali jirannya. Jadi nak masuk rumah, berhenti kejap, baca dulu surah, baca surah Al-Ikhlas. Jauh daripada dijauhkan daripada kefakiran. Wa minha qauluhu sallallahu alaihi wasallam, man qara'a qul huwallahu ahad marratan burika alaihi, dan barang siapa yang membaca qul huwallahu ahad sekali, burika alaihi, diberkati ke atasnya. Wa man qara'aha marrataini burika alaihi wa ala ahlihi, dan barang siapa yang membacanya 2 kali, maka diberkati ke atasnya dan kepada ahli keluarganya. Wa man qara'aha salasa marratin burika alaihi wa ala jami'i jiranihi, dan barang siapa yang bacanya 3 kali surah Al-Ikhlas, maka diberkati ke atasnya dan kepada semua jiran-jirannya. Wa man qara'aha isnata asyrata marrah, dan barang siapa yang membacanya 12 kali, banallahu lahu isna asyara qasran fil jannah, maka Allah Subhanahu wa taala akan membina untuknya 12 istana di syurga. Fa in qara'aha mi'ata marrah kafarallahu inda dzunub 50 sanah.
Dan barang siapa yang membacanya 100 kali, maka Allah Ta'ala akan mengampunkan dosa-dosanya selama 50 tahun. Ma khala dima'i wal amwal, kecuali dosa yang berkaitan dengan darah, kalau ada bunuh orang, wal amwal ataupun ambil harta orang. Fa in qara'aha mi'atai marrah, kalau dia membaca 200 kali, kafarallahu anhu dzunuba mi'ata sanatin. Barang siapa yang membaca surah Al-Ikhlas 200 kali, maka Allah Ta'ala akan mengampunkan dosa-dosanya selama 100 tahun. Kita hidup kat dunia ni pun tak sampai 100 tahun. Baca 200 kali, Allah Ta'ala mengampunkan dosa lebih daripada umur kita. Fa in qara'aha alfu marrah, kalau baca 1000 kali, lam yamut hatta yara makanahu fil jannah au yura lahu. Barang siapa yang membacanya 1000 kali, dia tidak akan mati kecuali dia akan melihat kedudukannya di dalam syurga ataupun ditunjukkan padanya. Wa minha, dan ada lagi hadis, annahu syaka rajulun illa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang lelaki yang mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengadu apa? Al-faqra wa dhikil ma'isyah, kefakiran dan sempitnya kehidupan. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berkata, iza dakhaltal bait fasallim in kana fihi ahadun. Jika engkau masuk ke dalam suatu rumah, maka berilah salam jika ada orang di dalamnya. Fa in lam yakun fihi ahadun fasallim alayya, maka jika tiada sesiapa pun di dalamnya, maka berilah salam ke atasku dan bacalah qul huwallahu ahad marratan wahidatan. Bacalah qul huwallahu ahad sekali. Fa fa'ala rajul zalika, maka laki itu pun melakukan perkara itu. Fadarallahu alaihi rizqu hatta afadu alaihi dinarihi, maka Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepadanya rezeki sehingga melimpahi kepada jirannya. Wa minha anna man qara'aha mi'ata alfi marrah, dan antaranya lagi hadisnya bila man qara'aha mi'ata alfa marrah, barang siapa yang membacanya 100,000 kali, faqad ishtara nafsahu minallah, sungguhnya dia telah membeli jiwanya daripada Allah. Wa nada munadin min qibalillahi ta'ala fi samawati wa fil ard, maka menyerulah penyeru di sisi Allah Subhanahu wa taala di langit dan bumi. Ala inna fulanan atiqullah, ingatlah bahawa lelaki ini, iaitu yang telah membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 100,000 kali, atiqullah, telah dibebaskan oleh Allah Ta'ala. Faman kana lahu qabluhu bida'atan falya'zuha minallahi azza wa jalla. Dan barang siapa baginya itu ada hutang ataupun ada pinjaman daripadanya, maka hendaklah dia mengambilnya daripada Allah azza wa jalla. Fahiya utaqatun minan nar, maka sesungguhnya dia adalah membebaskan diri dia daripada neraka. Lakin bisyartin alla yakuna alaihi huququl ibadi aslan, tetapi dengan syarat tiada baginya adanya hak tanggungjawab antara dia dengan orang lain. Aw alaihi wa huwa ajiz an adahi, ataupun ke atasnya dan dia tidak berkemampuan untuk memberikan untuk menunaikannya. Jadi kalau ada hutang kita dengan orang, walau macam mana pun banyak ibadah kita kena selesaikan. Hablu minan nas itu kita kena selesaikan. Amma man qadara 'alaiha fa huwa kal mustahzi rabbi, dan barang siapa yang memain-mainkan surah ini, kal mustahzi bi rabbih, seperti orang yang menyakiti Tuhannya. Lamma warada fil hadis, seperti mana yang disebut di dalam hadis. Ya Daud, kul lizzulumati la yazkuruni, katakanlah kepada orang-orang zalim yang tidak mengingati aku, fa innahum in zakaruni zakartuhum, dan jika sungguhnya jika mereka mengingati aku akan mengingati mereka. Wa zikra lahum an al-anahum, dan
peringatanku kepada mereka bahawa aku akan melaknat mereka. Baik, jadi tuan-tuan muslimin muslimat mati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sudah melihat dalam surah Al-Ikhlas ada banyak nama dalam Hasyiah Sawi ini. Dia tulis 20 nama, macam-macam nama. Ada yang menunjukkan kepada fadilat dia, iaitu malaikat datang dengar. Hati kita boleh diterangi dengan cahaya Allah Taala. Dan malaikat syaitan pun lari apabila kita membaca surah Al-Ikhlas. Dan macam-macam fadilat dia kita baca surah Al-Ikhlas. Allah Taala ampunkan dosa kita jika kita baca dengan penuh tadabbur, dengan penuh keikhlasan mengharapkan redha Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan dapat pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala dengan banyaknya pengampunan, sehingga ada disebut 50 kali tahun, ada disebut 100 tahun. Dan bila kita baca Allah Subhanahu wa taala membina syurga untuk kita di akhirat. Jadi sampai sini saja untuk hari ini. InsyaAllah kita akan sambung nanti dalam perbahasan surah Al-Ikhlas ini dalam tafsir kepada ayat Qul Huwallahu Ahad dan asbabun nuzul, sebab nuzul, sebab diturunkan surah ini. Jadi itu saja daripada saya. Apa yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang lemah itu datang dari diri saya sendiri. Walaqad insanu da'ifa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.